Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4, tingkatan 5. Okey. So, hari ini kita nak ulang kaji. Okey, apa yang kita nak ulang kaji adalah kita nak kukuhkan kita punya pengetahuan tingkatan 4. Okey, asas, topik-topik asas cikgu nak tekankan. So, sepanjang minggu lepas kita dah belajar mengenai bab 3. Okay, minggu sebelum tu kita belajar bab 2. So, sepatutnya untuk the basic of the chemistry, benda asas dalam kimia kamu dah kukuh. Okay. Kalau kamu buat latihan, kalau kamu attend saya punya kelas, tak attend pun tengok video pun dah jadi. So saya harap kamu semua kukuhkan asas kita sebab insya-Allah naik sahaja cuti nanti kamu akan menghadapi ujian percubaan. Ujian percubaan. So, apa yang kita nak belajar dalam bab 4? Kita dah belajar semasa tingkatan 4 hari tu apa yang kamu belajar. Dalam bab 4 ni dia tak banyak sebenarnya. Yang banyaknya bila dia pecahkan ikut kepada kumpulan dan mengikut kepada kala dan unsur peralihan. So, kalau kamu lihat dekat sini ya anak-anak semua. So kalau kamu lihat dekat sini. Yang pertama, untuk 4.1 dan 4.2 ini dia lebih kepada 4.1 lebih kepada kamu punya sejarah lah. Cikgu, nak ingat tak? Kena tahu. Kena tahu sebab selalu untuk 4.1 perkembangan jadual berkala unsur ni dia lebih kepada historik, sejarah. Sejarah bagaimana developnya jadual berkala unsur. Kamu, ingat ya, apabila kamu berkata, kamu menulis mengenai jadual berkala, tolong masukkan perkataan unsur. Jadual berkala unsur. Kalau kamu hanya sekadar bercakap jadual berkala sahaja, salah. Macam kita buat teknik menjawab hari tu, ingat tak? Apa yang dimaksudkan dengan kala? Apa yang dimaksudkan dengan kumpulan? So, kalau kamu tak ada perkataan jadual di dalam jadual berkala unsur, dah salah. Okey, pergi kepada susunan. Susunan pun nanti akan ditekankan di mana kedudukan kumpulan. Di mana kedudukan kala. Kenapa kamu kata dia kumpulan 3? Kenapa kamu kata dia kala 2? Contoh ya. Unsur kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17, kala 3 dan unsur peralihan. So ini. Pakcik-pakcik ni semua. Ingat tak? Okay. So pakcik-pakcik ni semua dia orang ni lah yang develop jadual berkala unsur. Start daripada Antoine Lavoisier, John Newlands, Johann W. Dobereiner, Lothar Meyer, Dmitri Mendeleev dan Henry Moseley. Kena ingat. Macam mana nak ingat? Kena tengok balik. Tolong buka balik buku. Antoine Lavoisier ni buat apa? So, kalau cikgu showkan, cikgu punya. Kalau kamu lihat saya punya. Yang ini cikgu dah bagi nota. Yang ini cikgu dah bagi nota. Kalau tengok yang banyak-banyak cikgu bagi dalam bentuk Word. Inilah modulnya. So, dalam modul yang cikgu bagi. Semua tingkatan 4 cikgu dah bagi. Cuba tengok. Siapa yang ada printer, print lah. Siapa tak ada printer, just tengok saja melalui handphone lah. Antoine Lavoisier, dia mengelaskan unsur kepada 4 kumpulan. Johann Dobereiner mengelaskan 3 unsur. Mempunyai sifat kimia yang serupa. John Newlands mencadangkan unsur disusun berdasarkan pertambahan jisim atom. Lothar Meyer memplotkan graf isi padu atom unsur melawan jisim atau unsur. Dmitri Mendeleev menemui unsur seharusnya disusun berdasarkan jisim atom. Henry Moseley menemui konsep atom, nombor atom dan nombor proton. So, nama-nama pakcik ni ingatlah paling kurang satu dia punya penemuan. So, kita pergi kepada next. Kepada next iaitu kita lihat yang kedua. Prinsip. Prinsip asas penyusunan unsur dalam jadual berkala. Apa pernah? Soalan ini pernah keluar. Nyatakan apakah prinsip asas
dalam penyusunan unsur dalam jadual berkala? So, apa jawapan kamu adalah yang pertama, unsur dalam jadual berkala unsur disusun mengikut tertib. Ini key point dia. Tertib nombor proton yang menaik. Take note, please take note. Okay. Unsur, tulis nota ya untuk ini, bab ini. Ambil buku kamu, tulis bab 4, tingkatan 4. Okay. So, unsur, salin yang ini. Unsur dalam jadual berkala unsur disusun mengikut tertib nombor proton menaik. Ini key point dia. Okay, disusun mengikut nombor proton yang menaik. Okay, iaitu daripada 1 hingga 100. Maksudnya dia ada 1 hingga 100. Nombor 1. Kalau kamu tengok start daripada sebelah kiri, 1, 2, 3, lepas tu turun ke bawah. Tapi pastikan daripada kiri pergi ke kanan. Daripada kiri pergi ke kanan. Pertambahan nombor proton. Okay, so unsur mempunyai sifat kimia yang serupa diletakkan dalam lajur menegak yang sama. Apa maksud lajur menegak ni? Lajur menegak ni maksudnya kumpulan. So kalau dia kumpulan satu, semuanya disusun daripada kumpulan satu daripada atas ke bawah, sifatnya adalah sama. Contoh kumpulan satu, sifatnya apa? Logam alkali. Logam alkali. Ingat tak cikgu ada bagi the melody of predictable. Okay, melodi bagi jadual berkala unsur. Okay, so cikgu susun ikut kepada nyanyian. Cikgu kena hafal ke? Tak perlu. Kamu hanya perlu tahu unsur daripada hidrogen sampai kalsium, iaitu 20 unsur pertama. Okay, so benefit lah kepada kamu kalau kamu dapat hafal by group. Okay, melalui kumpulan. Okay, so di sini cikgu nak tunjukkan melody of predictable yang cikgu buat. Okay, so siapa yang tak ada pernah buka, cikgu pernah bagi. Cikgu pernah bagi. So, sekejap ya, cikgu cari. Okay, cuba kamu tengok. Cuba kamu tengok apa yang cikgu dapat ni. Ini adalah cikgu punya projek lah. Okay, untuk inovasi. Okay, so tengok sini. Cikgu dah bagi dah. Cikgu ada bagi dalam bentuk dokumen. Tak silap cikgu. Okay, tapi kalau boleh kamu print out, kamu letak dekat dalam kamu punya meja study. So ini cikgu susun ikut kepada kumpulan. Okay, start daripada sini. Kumpulan macam mana cikgu? Kumpulan, apa maksud kumpulan anak-anak? Kumpulan ialah lajur yang menegak. Yang tegak. Okay, yang tegak. So, start daripada kumpulan 1 kat sini. So, hi Liza, nak kahwin Rubila cucuk first. So, ini kumpulan 1. Okay, kumpulan 1. Masuk kumpulan 2. Bunga mangga cari seratar bandaraya. Okay. Setengah-tengah transition element iaitu kumpulan peralihan saya tak show lah sebab terlalu banyak lah. Okay, bagi kepada kumpulan 13. Kita tak kata dia kumpulan 3. Kita kepada kumpulan 13. Sebab ini dah kita langkau kepada transition element, unsur peralihan. Bawa alat gali ikan tala piano. Okay, kumpulan 14. Cuba siasat gerak sentuhan panglima filem. Okay, kumpulan 13, 14, 15. Nak padam asap sembuh biskut. Mac. Suruh sembelih telur polong love. Okay, selalunya lah yang bawah ni tak berapa ingat pun tak apa. Okay. Frank Clark belajar ilmu astronomi tsunami. Hendak naik angkasa kapal X-ray OG. So, dekat sini, apa yang penting? Mana? Kumpulan 1 ni ingat. Kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Ingat yang itu je. Kumpulan 1, kumpulan 17 dan kumpulan 18. Hai Liza nak kahwin Rubila cucuk first. Frank Clark belajar ilmu astronomi. Hendak naik angkasa kapal X-ray. Boleh? Boleh tak? Cikgu ada bagi soft copy hari tu. Cuba tengok search dalam file Melody of Predictable. Dia tulis Melody of Predictable. Cuba tengok. So ini adalah salah satulah. Okay, bagaimana kamu nak ingat dengan
cepatlah. Okey. Tak payah cikgu kata cikgu nak ingat semua. Tak payah. Kamu sekarang fokus kepada kumpulan 1, kumpulan 17 dan kumpulan 18. So, kamu kena tahu unsur kumpulan 18 siapa. Ha. Kumpulan 16, kumpulan 1 siapa. So, itu sahajalah. Okey. Kita pergi kepada the next. Okey, next. Kemudian, okey, ini pakcik-pakcik yang tadi. So yang ini pakcik-pakcik yang tadi. Saya dah kumpulkan. Okey, yang ini saya ambil daripada Cikgu Zul yang mana ikut kepada key point dia sahaja. Okay, contoh, Antoine Loviser mengelaskan kumpulan kepada 4 kumpulan. Dmitri Mendeleev, pertambahan jisim. Okey, menyusun ikut kepada pertambahan jisim. W. de Berena, okey, mengelaskan unsur mempunyai sifat kimia yang serupa dalam satu kumpulan yang disebut triad. Okey, kemudian Georgie Moseley, okey, konsep nombor proton, okey, atau nombor atom atau nombor proton. John Newlands disusun berdasarkan pertambahan jisim atom. Lothar Meyer, okay, plot graf jisim melawan atom. So, ini adalah kesimpulan yang daripada yang panjang-panjang tadilah. Okay, so buatlah nota secara ringkas. Okay, so kita ke bagian lain. Ini bahasa Inggeris. Okay, yang pertama, kumpulan 18. Okay. Kumpulan 18, apa tadi unsur dalam kumpulan 18? Hendak, naik, angkasa, kapal, X-ray. Helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Macam nampak? Cikgu ingat daripada situ tadi. Hendak, naik, angkasa, kapal, X-ray. Helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Okay, let's we look for the next. Okay, so kumpulan 18. Okay, apa yang kamu belajar dalam kumpulan 18? So ini tadi unsur dia tadi dah. Okay, ni adalah unsur, kena tahu ya. Hendak, naik, angkasa, kapal, X-ray. So you know that kumpulan 18, kenapa kita panggil dia sebagai kumpulan 18? Okay, kumpulan 18 sebab kumpulan 18 ini mempunyai apa, Najwa? Dia mempunyai apa? Kenapa kita panggil dia kumpulan 18? Sebab bilangan apa? Elektron valence ialah berapa? Elektron valence dia? 8. Elektron valence dia 8. Sebab itu, kita kategorikan dia sebagai kumpulan 18. Okey, so kumpulan 18 ni, okay, yang pertama kita fokus kepada sifat fizik dia. Tadi cikgu cakap apa? Kumpulan yang sama mempunyai sifat fizik yang sama. Okey, so sifat fizik dalam kumpulan 18, takat didih dan takat lebur yang rendah. Sebab apa? Sebab kebanyakan yang unsur dekat sini adalah unsur dia berbentuk dalam keadaan gas. So dia dalam keadaan gas. Sebab itu takat didih dan takat lebur dia sangat rendah. Tidak dapat mengkonduksi elektrik. Sebab dalam bentuk gas, so tak boleh kondak elektrik. Pengalih haba yang lemah. Wujud sebagai gas monoatom pada keadaan bilik. Ketumpatan yang rendah. Okay, ini adalah sifat fizik. Apa maksud sifat fizik? Sifat fizik adalah physically. Luaran dia. Bagaimana luaran dia? Okey, kita pergi kepada sifat kimia. Selalu dalam kumpulan 18 ni dia tanya, mengapa kumpulan 18 dikenali sebagai gas Nobel ataupun gas adi? Ini adalah jawapan dia. Yang pertama, elektron valence dia dah mencapai susunan yang paling oktet ataupun duplet. Maksudnya unsur tersebut unsur yang paling stabil. Sebab itu dia tidak boleh mendermakan bila dah stabil. Sebab dia punya hujung dia adalah 8. Ataupun kalau helium hujung dia adalah, tak ada hujung lah, dia 2 je. Dia duplet ataupun ni duplet ataupun oktet.
Dia boleh ke menerima, menderma atau berkongsi elektron? Tidak. Dia tidak boleh menderma, tidak boleh menerima dan tidak boleh berkongsi elektron di antara unsurnya. Maksudnya adalah chemically unreactive. Dia bersifat tidak reaktif. Bahan kimia yang bersifat tidak reaktif yang mana dia wujud sebagai unsur monoatom. Unsur monoatom ni maksudnya dia seorang-seorang je. Even though dia adalah gas, contoh helium. Kita tak panggil helium He2. Selalunya kan macam gas oksigen, gas klorin, semua kita letakkan perkataan dia dalam keadaan molekul. Tetapi berbeza dengan kumpulan 18. Kumpulan 18 dia adalah gas monoatom, single sahaja. Ingat tu ya? Boleh ingat ya? Dan apa yang perlu kamu ingat lagi adalah kegunaan. Okey, kegunaan kumpulan 18. Okey, helium, belon panas, neon, lampu neon, argon mengisi mentol, krypton, mentol flash, xenon, anestetik, radon dan merawat bara. Okey. Faham ya? Setakat ini ya. Hamizah, boleh ke Hamizah? Alia, boleh ke Alia? Setakat ini segar lagi kan? Semua mandi dah belum? Okey, so apa lagi yang penting adalah kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 ni kita kenali sebagai kumpulan alkali logam, logam alkali. So kegunaannya yang pentingnya lah. Kegunaan dia kamu kena ingat. Lithium nak buat bateri, natrium nak buat lampu wap, potasium, kalium nitrat. Okey, dia mengandungi unsur kalium tu maksudnya dia nak buat baja. Okey. So, kumpulan nak 1. Kumpulan 1, ingat tak cikgu cakap tadi? Hai Liza nak kahwin Rubila cucuk first. Hai tu hydrogen tak masuk dah sebab dia bukan metal. So, start daripada lithium. Hai Liza, lithium, nak natrium, K, kalium, rubidium, cesium and francium. Okey, so dia dikenali sebagai logam alkali. Logam alkali. Yang pertama kita tengok dulu sifat fizik. Okey, sifat fizik dia ialah pepejan lembut dan berkilat. Pernah tak buat eksperimen ni? Kumpulan 1 bila kamu potong dia lembut. Tapi kalau semakin turun dia akan makin keras. Okey. Kemudian mengkonduksi haba dan elektrik. Macam tadi kumpulan 18 dia tak boleh konduksi sebab dia dalam keadaan gas. Tapi ini dalam bentuk logam. So bila dalam keadaan logam dia boleh mengkonduksikan elektrik. Dan dia wujud sebagai pepejan dalam keadaan bilik. Okey, logam. So logam mesti dalam keadaan pepejan. Takat lebur dan takat didih yang rendah berbanding logam yang lain. Walaupun dia logam, tapi dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Ambil ni. Dah, pergi sana. Ya, pergi sana ya. Okey, kemudian ketumpatan dia pun adalah rendah. Okey, so sifat kimia. Okey, sifat kimia di sini dia akan tanya. Okey, kenapa bagaimana apabila menuruni kumpulan 1 sebutkan ataupun nyatakan mengenai kereaktifan. So kamu cakaplah apabila menuruni kumpulan kereaktifan unsur kumpulan 1 semakin bertambah. Semakin bertambah. So bertambah. Kenapa dia unsur dia semakin bertambah? Yang pertama kamu cakap apabila menuruni kumpulan saiz semakin besar. Bila saiz semakin besar, dia punya elektron dia, kalau kita tengok kan elektron valence dia, petala elektron valence dia ada satu sahaja elektron. Semua ni dia punya unsurnya ada satu. Tapi saiz makin besar. Bila dia makin besar, saiz makin besar, kekuatan antara forces attraction. Maksudnya kekuatan daya antara nukleus dengan elektron valence dia adalah semakin lemah.
So, keupayaan dia untuk mengeluarkan elektron semakin kuat. Okey, maksudnya dia lagi berupaya untuk release dia elektron, untuk mengeluarkan elektron. Okey, so yang pertama, mempunyai satu elektron valence, logam paling reaktif, unsur mempunyai sifat kimia yang sama apabila bertindak balas. Sebab apa? Sebab elektron valence-nya adalah sama. So, di sini kena ingat, okey, dia adalah logam alkali dan dia punya tindak balas apabila dia adalah logam alkali. Apa-apa logam alkali? Bila bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan logam hidroksida. Okay, bila dia bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan logam dioksida. Okay, logam oksida. Okay, kalau bertindak balas dengan klorin, dia akan menghasilkan logam klorid. Okay, natrium chloride. Okay, so dekat sini, jom kita lihat bagaimana dengan sifat kimia apabila menuruni kumpulan. Tengok sini. Okay, cikgu nak kamu take point. Okay. Apabila menuruni kumpulan, okay, kereaktifan dia akan semakin bertambah. Kenapa? Kenapa? Okay, kereaktifan dia bertambah. Kenapa? Sebab sifat, okay, kecenderungan dia untuk mendermakan elektron valence. Maksudnya dia nak mengeluarkan elektron valence dia semakin bertambah. So, apabila bilangan petala yang berisi elektron bertambah, okay, saiz dia pun akan bertambah. Okay, yang pertama, point yang pertama, kamu cakap, mana saya punya saiz? Okay. Saiz atom kumpulan 1 semakin bertambah. Okay. So, maksudnya daya tarikan, okay, yang ini, start ini. Okay. Take point ya. Tolong tulis dia dalam mana-mana. Daya tarikan nukleus. Daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah. Yang cikgu cakap tadi, dia semakin lemah. So, keupayaan untuk elektron melepaskan keupayaan atom, keupayaan elektron. Semakin mudah untuk elektron valence didermakan, dilepaskan. Okey. Saiz atom apabila turun sahaja kumpulan, nampak tak saiz semakin besar? So tarikan, tarikan antara nukleus, ini nukleus dengan elektron valence dia semakin lemah. Sebab itu bila makin besar, dia punya keupayaan untuk melepaskan elektron semakin meningkat. Itu key point dia untuk kereaktifan. Selalu soalan dia akan tanya ni je. Percaya cakap saya. Kalau dia tanya tentang jadual berkala, confirm dia akan tanya benda yang ini. Okay, dia akan tanya benda yang ini. Kenapa dia kata kereaktifan, ceritakan dia kata. Kereaktifan kumpulan 1. Kamu cakap lah, apabila menuruni sahaja kumpulan, kereaktifan kumpulan 1 akan bertambah. Explain, terangkan. Kamu cakap lah, saiz atom apabila menuruni kumpulan semakin besar, semakin bertambah. So, daya tarikan di antara nukleus dengan valence elektron semakin lemah. So, keupayaan elektron valence untuk dikeluarkan. Okay, elektron valence untuk dikeluarkan adalah lebih mudah. Lagi satu, kalau dikatakan mengenai keelektropositifan. Okay, keelektropositifan tu sama maksud macam ini juga. Kamu guna je point yang ini. Sama. Okay, keelektropositifan tu maksudnya keupayaan dia. Apa maksud keelektropositifan? Keupayaan atom tersebut untuk melepaskan elektron. Keupayaan atom melepaskan elektron. Nak jadi ion positif. Nak jadi ion positif. Semua ini kumpulan 1 ni, kumpulan semua adalah positif ion. Li dia akan jadi lithium ion. Natrium dia akan jadi natrium ion. Kalium dia akan jadi kalium ion. Okay.
itu adalah maksud keelektropositifan. Panjang cikgu cakap. Ini maksudnya ya. Keupayaan atom, take note. Keupayaan atom untuk melepaskan elektron menjadi ion bercharge positif. Boleh? Okay, good. Okay, so kita pergi kepada nota yang seterusnya. Okay, nota yang seterusnya sebab kita hanya ulang kaji sahaja. Okay, kumpulan 17. Apa tadi cikgu kata kumpulan ke-17? Frank Clark belajar ilmu astronomi. Yang T ni tak payahlah. Frank Clark belajar ilmu astronomi. Fluorin, klorin, bromin, iodin dan astatin. Okey, dalam kumpulan 17. Okey, tadi kumpulan 1 dah. Kumpulan 1 dah. Okey, kumpulan 18 sifat fizik dia. Takat didih dan takat lebur yang paling rendah, tidak mengkonduksi elektrik, berbau sengit dan beracun, wujud sebagai atom dwi-atom. Kenapa dia sebagai dwi-atom? Dia wujud dalam keadaan molekul. Kenapa dalam keadaan molekul? Sebab dia tidak stabil dalam keadaan bilik kalau dia monoatom. Monoatom duduk seorang-seorang, dia tak boleh kumpulan 17, contoh klorin. Klorin dia tak boleh Cl sahaja. Dia mesti jadi dwi-atom, iaitu Cl2. Bagaimana boleh jadi Cl2? Itulah pengetahuan kita yang hari tu. Sharing the electron. Elektron dia berkongsi, nak buat ikatan. Sebab dia nak mencapai susunan elektron yang oktet. Kalau sekadar Cl dia tak stabil. Dia mesti dalam keadaan Cl2, iaitu dalam keadaan dwi-atom. Okey. So, kumpulan 17, sifat kimia dia pula mempunyai 7 elektron valens di petala luar. Unsur mempunyai sifat kimia yang sama apabila bertindak balas. Kenapa sifat kimia yang sama? Sebab dia punya elektron valens dia semua 7. So, maksud dia, sifat kimia dia adalah sama. Bagaimana dia? Cikgu, apa maksud sifat kimia? Sifat kimia itu bagaimana dia bertindak balas. Bagaimana dia bertindak balas dengan air. Bagaimana dia bertindak balas dengan klorin. Bagaimana dia bertindak balas dengan natrium hidroksida. So, ini semua kena tahu dia punya equation. Okay. Sebab kalau kamu dah pandai bab 3, no hala benda macam ini. Bila cikgu kata binakan satu persamaan, insya-Allah kamu boleh jawab. Okey. So, jalankan eksperimen dalam kebu WhatsApp dan jangan hidup. Okey. Kumpulan 17 pula, bagaimana dengan kereaktifannya? Siapa-siapa dapat jawab? Kumpulan 17. Bagaimana kereaktifan dia? Okey. So, kita tengok kepada buku teks. Okay, tadi kumpulan 1, kita pergi kepada kumpulan 17. Siapa dapat jawab? Kalau turun sahaja kumpulan, bagaimana dengan unsur kumpulan 17 mengenai kereaktifan? Okey. Tadi kita cakap kumpulan 1, bila turun sahaja kumpulan, kereaktifan dia semakin bertambah. Kumpulan 17 berbeza. Kumpulan 17 apabila turun sahaja kumpulan, kereaktifan dia akan semakin berkurang. Kenapa? Okey, yang pertama, saiz atom. Okey, saiz atom makin bertambah. Macam kumpulan 1, sama kan? Saiz atom semakin bertambah. Okey, tarikan, yang ini, poin yang ni. Daya tarikan nukleus terhadap elektron menjadi semakin lemah. Sama tak? Sama. So, keadaan ini akan menyebabkan kesukaran untuk menarik elektron. Cikgu, kenapa? Kamu tengok ni elektron valence dia. Dia ada apa? 7. Takkan dia nak keluarkan elektron dia? Tak. Kalau 7 is so bulky. So, dia mesti accept. Dia mesti menerima elektron. Bila saiz makin besar, makin macam koma lah. Makin gemuk. Mudah tak kamu nak berjalan? Susah kan? So, bila makin gemuk, makin besar, keupayaan dia untuk menarik elektron semakin lemah. Sebab itu kereaktifan dia akan semakin berkurang apabila menuruni jadual berkala. Ini bermaksud klorin adalah lebih reaktif berbanding bromin berbanding iodin. Faham ke tidak?
Kumpulan 1, turun sahaja kumpulan. Kereaktifan semakin bertambah, saiz atom semakin bertambah. Lagi apa tadi? Tarikan di antara nukleus dengan elektron valens semakin lemah, keupayaan untuk mengeluarkan elektron semakin bertambah. Tapi yang ini keupayaan elektron untuk menerima elektron ada semakin susah. Okay. So, boleh ya? Take note. Please take note. What the difference? Selalu dia akan tanya ni lah. Itu je, dia tak ada lari. Kereaktifan kumpulan 1, kereaktifan kumpulan 17. Beza dia itu je. Tolong take note, tolong tulis dekat nota kamu. Okey. So, itu yang kita akan belajar dalam kumpulan 17. So, di sini saya nak tunjuklah. Okey. Tip tangan kiri dan tangan kanan. Okey. Kalau kamu tengok tangan kiri kamu. Okey, tunjuk semua tangan kiri. Okey, kamu turunkan ke bawah. Okey. So, ini umpama jadual berkala kamu. Okey, diumpama jadual berkala. Sebelah kanan adalah kamu punya untuk kumpulan 14 hingga kumpulan 18. Yang ini kumpulan 1, kumpulan 2. Yang tengah adalah unsur peralihan. Yang ini adalah kumpulan 13. Okey, dah nampak? So, this is your jadual berkala. Okey, kemudian. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, ini tengah adalah transition element, kumpulan peralihan. Kumpulan 13. Okey, kumpulan 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey, nampak ya? Boleh semua orang buat. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan peralihan, kumpulan 13, okey, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey. Kemudian, okey, yang ini, kumpulan ini, okey, sebelah sini dia adalah transfer the electron. Dia mengeluarkan elektron. Okey, dia memindahkan elektron. Dia akan donate dia punya elektron. Banyak suku kata cikgu pagi hari ni. Okey, dia transfer elektron. Dia memindahkan elektron. Ni, ini tangan kiri. Ingat, tangan kiri transfer the elektron. Okey, kemudian tangan kanan. Tangan kanan receive. Receive tu maksudnya terima. Tangan kiri keluar. Tangan kanan terima elektron. Boleh? Okey, semua orang tunjuk macam ini. Tangan kiri transfer the elektron, mengeluarkan elektron. Tangan kanan terima elektron. Boleh? Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, semua dia adalah transfer. Maksudnya dia keluarkan elektron. 14 sampai 18 dia akan menerima elektron. Kecuali 18 lah. 18 dia tak ada apa-apa lah. Okey, kumpulan 18. Kumpulan 18 tak ada apa-apa sebab dia sudah oktet. Okey. Kecuali kumpulan 18. Okey. Kemudian, okey. Tangan, okey, semua orang tunjuk tangan. Okey. Nampak tak tangan kamu ni? Dia menaikkan, dia nampak macam menaikkan. So kamu nampak dia adalah naik gunung. Okey. Maksud dia macam itulah. Dia naik gunung. Okey, tapi naik gunung. Naik gunung. Same group, dia adalah naik gunung. Okey, kalau predict same period, okey, kala yang sama, dia akan semakin menguncup. Apa tu? Itu menunjukkan saiz. Apabila turun sahaja kumpulan, gunung semakin. Kamu menaik gunung kan? Maksudnya dia makin gunung naik. Saiznya makin kecil kan? Turun kumpulan gunung, saiz gunung makin besar kan? Ini bermaksud apabila naik gunung, okey, naik gunung, same group, saiz dia makin kecil. Ataupun kamu nak ingat, turun sahaja kumpulan, saiz makin besar. Okey, bila dekat kala, kalau kamu tengok dekat sini, dia makin menguncup. Makin menguncup ni maksudnya saiznya makin mengecil. Saiz dia makin mengecil. Okey, boleh ya? Okey, contoh. Okey, magnesium dengan klorin. So, magnesium ni saiz dia dekat sini. So, maksudnya dia punya saiz besar berbanding dengan klorin. Okey. So, dekat sini kena ingatlah. So, kita boleh kaitkan mengenai sebatian ion dengan sebatian covalent. So, ini untuk bab 5 nantilah. Ini dia nak cakap mengenai tarikan antara elektron
nukleus dengan elektron. Okey, tarikan antara nukleus dengan elektron. Okey. Okey, sama juga yang macam ini ya. Okey, so kalau ini keupayaan. Okey, apabila turun sahaja kumpulan, keupayaan untuk mendermakan elektron makin meningkat. Okey, kalau yang ini pula keupayaan elektron yang belah kanan ni, keupayaan elektron untuk menerima elektron semakin susah. Okey. So ini adalah trends dia lah. Okey, so okey. So dekat sini, okey, kamu kena tahu kumpulan 1, kumpulan 2 dan di sini adalah transition element sehinggalah kumpulan 18. Okey. So ingat yang ini. Okey, yang ini kalau kamu lihat trend dia, bagaimana trend dia? Okey, start daripada sini, dia turun bukit. Okey, turun bukit ini adalah sifat separa logam. Belah kanan ini semua adalah bukan logam. Sebelah sini, okey, yang ini, cikgu tunjuk ini sebenarnya yang ini, sini semua unsur logam. Yang ini bukan logam, yang ini adalah separa logam. Nampak tak? Okey. Okey. Bukan yang ini, hijau ni bukan. Okey, sekejap ya. Cikgu tunjukkan show. Okey, yang ini. Okey. Okey, yang ini. Okey, sorry ya yang tadi. Unsur yang hijau ni, sebelah kanan ni, semuanya adalah unsur logam. Yang unsur turun bukit, yang bukan yang tadi turun bukit ini, turun bukit yang ini. Start pada kumpulan 13 sampai sini, kumpulan unsur separuh logam. Okey, yang ini semua adalah unsur bukan logam. Okey. So, jadual berkala dalam kumpulan 3, kala 3. Okey. Kala 3, dia selalu dia akan tanya sifat fizik. So, kalau sifat fizik dia start daripada kumpulan kala. Kala tu maksudnya apa? Bilangan petala. Kenapa kita panggil dia kala 3? Sebab dia berada di, dia mempunyai 3 petala. Tulis kat situ. Okey, mempunyai 3 petala. Soalan-soalan akan tanya. Okey, mengapa ataupun dia tanya ni, nyatakan kedudukan unsur X. So kalau dia tanya mengenai kedudukan, kamu kena cakap kumpulan mana? Contoh, kumpulan 1. Kenapa explain why? Kenapa dia tanya kamu cakap dia kumpulan 1? Sebab elektron valence-nya adalah 1. Itu kamu sanggup buat 1. Kemudian kamu cakap tentang kala. Okey, contohnya kala 3. Dah dapat 1 markah. Kenapa dia kala 3? Sebab mempunyai 3 petala. 3 valence. Okey, 3 shell, 3 shell. Dia mempunyai 3 petala. Okey. Start pada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, semua ni adalah pepejal. Okey, start pada klorin sampai argon semua adalah gas. Okey. Dalam kumpulan unsur kala 3 ni yang pertama, okey, dia akan cakap mengenai keelektronegatifan. Okey, keelektronegatifan dia akan bertambah start daripada natrium sampai silikon. Okey, keupayaan keelektronegatifan. Okey, start daripada fosforus sampai argon dia makin berkurang. Okey. Apa maksud keelektronegatifan? Tadi cikgu cakap keelektropositifan. Elektropositif. Elektropositif keupayaan dia untuk mendermakan elektron. Tetapi elektronegatif keupayaan dia untuk menerima elektron. So, keupayaan dia untuk menerima elektron untuk menjadi charge negatif. Okey. So, takat debu, takat didih kena ingat dah ya. So, yang ini. Ini adalah selalu dia akan tanya. Okey, sifat. Okay, kalau kamu tengok, ini natrium oksida ni kumpulan 1. Magnesium kumpulan 2. So, dia adalah bersifat base.
Okay, start daripada elemen oksida. Elemen oksida tadi kumpulan 13 kan? So, kumpulan 13 tapi dia adalah jenis apa tadi? Separuh logam. So, separuh logam dia bersifat amphoteric. Amphoteric ni maksudnya dia ada sifat base dan sifat acid. So, start daripada sini acid, silikon, fosforus dan sulfur dioksida. Okay, ingat ya. Amphoteric maksudnya dia mempunyai sifat acid dan base. Okay, so kita kena tengok latihan baru kamu nampak. Ini adalah unsur peralihan. Unsur peralihan dia ada colourful ion. Itu adalah salah satu sifat istimewa dia. Okay, copper, cuprum, chromium, ferrum 3, ferrum 2. Okay, dalam keadaan ion dia dalam keadaan warna biru. Okay, so copper warna biru, chromium warna hijau, ferrum 3 warna perang, ferrum 2 warna hijau muda. Ini dalam bab garam. Kalau ingat lagi, ini semua dalam bab garam. Okey. Manganat warna ungu, kromat warna kuning, dikromat warna jingga. Ini kena ingat. Ini adalah kumpulan peralihan, colourful ion. Okey, colourful ion. Okey, so itu sahaja untuk kita punya ulang kaji. Okey. Okey, so tengok soalan. Bila buat ulang kaji, tengok soalan. InsyaAllah kamu akan berjaya. Okey, Rajah 8. Okey, tengok ya. Semua orang tulis dalam buku sahaja. Jawapan sahaja. Okey, Rajah di bawah. Soalan tulis kat sini. Soalan struktur bab 4. Soalan struktur bab 4. Tulis dalam buku semua. Okey, soalan nombor 1A. Unsur manakah merupakan halogen? Tak payah soalan, buatkan. Unsur manakah merupakan halogen? Okey, siapa saya nak panggil ni ya? Najwa. Unsur manakah halogen? W, X atau Y? W, X atau Y? Yang mana satu pilihan kamu? Najwa? Alia? Sangran? Udah, semua hilang. Yang mana? Y, cikgu. Ya, saya. Y. Yang mana? Y. Good. So, unsur dia adalah Y. Kita nak cepat ni. Okay, next. Tuliskan susunan elektron bagi W. So, macam mana kamu nak mudah untuk lukiskan susunan untuk W? Kama boleh jawab? Macam mana kamu nak senang nak buat? So, kamu tengok dia punya kumpulan. Kumpulan 1. So, maksudnya hujungnya mesti 1. Okay. Kemudian kamu tengok apa, Kama? Tengok color dia. Color dia ni nombor 1, color 2. Maksudnya ni adalah W ni color 3. So, maksudnya depan ni mesti dia ada oktat. So, kamu susunlah 2, 8. Ada 1 color, 2 color, 3 color. Maksudnya 2.8.1. Jangan buat koma, jangan buat titik bertindih. Boleh tak? Okay, Kama? Boleh ya? 2, 8, 1. Nurina? Yang lain semua tak ada suara. Kama je lah. Saya ajar Kama je lah hari ni. Okay, Kama. Kama tuition dengan cikgu berdua je. Okay. Apakah nombor proton bagi atom Y? Y. Apakah nombor proton bagi atom Y? Okay, macam mana kamu nak ingat nombor proton bagi Y? Siapa boleh ingat? Macam mana? Macam mana kamu nak tahu dia punya nombor proton? Cikgu kata apa tadi? Kalau satu jadual berkala ni disusun mengikut kepada kenaikan nombor proton. Maksudnya kamu susun macam ni. Start daripada kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Ini namanya kenaikan nombor proton. So, maksudnya Y, nombor protonnya adalah berapa, Go? Berapa nombor protonnya, Go? Saya dah kira tadi. 17. So, C adalah 17. Okey.
Nyatakan satu kegunaan unsur. Nampak tak? Dia fokus kepada kegunaan pula. Sebab tu cikgu kata setiap unsur kumpulan 1, 17, 18 kena ingat kegunaan. So Z. Okay, apa kegunaan Z? Z tu apa? Dekat sinilah kamu punya kamu kena ingat kumpulan 18. Hendak naik angkasa kapal X-ray. So Z tu adalah helium. So kegunaan helium tadi apa? Nak isi dekat mana? Belon kaji cuaca. Diisikan dalam, kalau cikgu kamu ada buat kelas online, bagi tahu saya ya. Kita left. Belon kaji cuaca. Sebab cikgu kata kena ingat. Apa kegunaan helium? Neon, argon. Ingat sikit je. Kamu tak payah ingat banyak-banyak. Ingat daripada start here. Helium, neon, argon. Dah. Cukup. Okay, berikan satu sebab. Kenapa dia digunakan dalam kaji cuaca? Kalau dia kata minta sebab, kamu fikir. Okay, kamu fikir, oh saya dah ingat kumpulan 18 ni kumpulan noble gas ataupun gas adi. Gas yang dah stabil. Maksudnya, apa yang kamu nak cakap? Kenapa digunakan dalam jadual? Sebab dia tidak boleh bertindak balas. Sebab dia dah mencapai susunan oktat. Okay, kalau nak jawabkan satu sebab ini, kamu kena jawab soalan ni dalam bentuk full sentence. Bagaimana? Atom Z. Jangan sekadar kamu kata Z. Ataupun kamu cakap, terus kamu cakap, telah mencapai susunan elektron. Okay, sebab dia adalah helium dia dah bukan oktat, dia adalah duplet yang stabil. Okay, so kalau dekat sini, tak cakap perkataan atom Z, salah. Okay, kalau kamu hanya cakap mencapai susunan elektron yang duplet. Contoh, kamu cakap itu saja. Salah. Okay, kamu kena cakap. Okay, so tolong tulis. Atom Z mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay. E1. Unsur manakah merupakan unsur peralihan? Kama. Yang mana satu unsur peralihan, Kama? Kama, yang mana satu? W, X, Y dan Z. Yang mana satu? Unsur peralihan. Yang tengah-tengah. X. Alia. Terima kasih. Kama, Alia pun X. Okay, bagi saya satu contoh ciri istimewa. Ini soalan ni memang selalu favorite. Nyatakan ciri istimewa. Tadi kita panggil apa? Ion yang apa? Berwarna. Okey, ion yang berwarna. So, kamu cakap dekat sini, ion yang berwarna. Mempunyai ion yang berwarna. Apa lagi sifat dia selain daripada ion berwarna? Sebagai, boleh tambah lagi ya, nota. Mungkin. Ataupun kamu nak kata, nombor pengoksidaan yang banyak. Sebab itu, macam contohnya ferrum kan. Ferrum ada 2+, ferrum ada 3+. Ini nak maksudnya nombor pengoksidaan yang banyak. Okey. F. Unsur W boleh bertindak balas dengan Y, membentuk sebatian WY. Nyatakan warna sebatian WY. Dia nak warna lah pula. Okey, so dia nak warna. So kamu tengok W dengan Y. Sini bab 5 lah. So W dengan Y. So kamu tahu W. Oh cikgu, W ni logam. Y ni bukan logam. So logam dengan bukan logam, apa sebatian yang akan terbentuk? Kita ada dua je sebab ingat dua je. Kita ada ion, kita ada covalent. Sebatian ion, kita ada sebatian covalent. So tindak balas antara logam dan bukan logam. Sebatian apa? Ion ke covalent? Siapa boleh ingat? Sebatian? Alia? Sebatian? Ion. Ion. Okey, so sebatian ion. Logam dan bukan logam. Okey, sebatian ion. So sebatian ion ini boleh mengkondak
mengalirkan arus elektrik. Tapi dia tanya warna lah pula. Ini tak pernah lah lagi dia tanya warna. Okay, so tak apa. Jangan risau. Kita tengok sini. Okay, so kumpulan 17 agak-agak Y ni apa? Frank Clark. Ingat, sebab tu cikgu kata kena ingat yang cikgu cakap tadi. Frank Clark. So, maksudnya dia adalah klorin. Okay, yang ini pula. Unsur apa agak-agak W? Hendak naik. Bukan hendak naik. Ini Hai Liza. Ini Hai Liza nak. Maksudnya Na. So, unsur yang akan jadi adalah NaCl. NaCl ni apa? Garam kan? Warna apa NaCl? Warna apa NaCl? Garam kat rumah kamu warna apa? Warna ungu. Garam kat rumah warna apa? Warna Alia, garam kat rumah kau warna apa Alia? Warna putih. Warna putih Najwa. Nasib baik Najwa punya garam warna putih. Ada ke orang warna biru kat sini? Tak ada. Okay, tuliskan persamaan. Okay, kalau ditanya tulis persamaan, cikgu, perlu ke kita nak describe what is a W, apa itu Y? Tak payah. Kamu buat je terus. W, persamaan tau. Dia persamaan ni bukan formula tau. So, persamaan. So, W ni kamu tahu logam. So, kamu tulis W, tindak balas dengan Y. Cikgu Ziana dah ajar. Y tadi kumpulan halogen. Kumpulan halogen dia terdiri daripada diatom. Dia adalah unsur diatom. Unsur diatom ni maksudnya dia wujud dalam bentuk molekul. Okay, so boleh tak dah Y ni duduk sebagai Y sahaja, Najwa? Ataupun dia dalam keadaan molekul Y2? Ingat tak cikgu cakap, kumpulan 17, Y ni kumpulan 17 kan semua dalam keadaan diatom. Diatom ni maksudnya dia mempunyai 2 atom. So, dia akan diwujud Y2. Bagaimana dengan W, cikgu? W ni kumpulan 1 kan? Kumpulan 1 tu cikgu cakap tadi apa? Kumpulan 1 mono atom. Kumpulan 17 diatom. Okay, so monoatom dengan diatom. So, ini monoatom dan diatom. So, siapa dapat jawab? Apa produk dia? Apa hasil dia? Cepat. Siapa dapat jawab? Tak tahu. Senang sangat sayang. So, kalau kumpulan 1, kamu tahu dia punya charge adalah positif. Kumpulan 17, charge dia adalah negatif. So, boleh tak jawab? Apa formula yang akhir sekali sini? Kama? Ni, cikgu dah tunjukkan. W plus, Y negatif. So, apakah formula dia yang last? Mana datangnya 2 ya, Alia? Nampak cikgu tulis ni? 1. So, kalau 1, apa Alia? Pandai. So, dapat WY. Okay. Ingat Alia? So, jangan buat kesilapan lagi ya. Okay. Kumpulan 1, charge dia positif 1. Sebab tu cikgu tulis positif 1. Kumpulan 17, charge dia negatif 1. Okey, kemudian. Seimbangkan, tolong. Sesiapa boleh tolong seimbangkan untuk saya? Letak depan W tu letak 2. Lepas tu WY tu pun letak 2. Pandai. So, 2 markah untuk Kama. 1 markah dekat sini. 1 markah dekat sini. Tahniah. Sangat-sangat. Okay, so habislah kelas kita. So, sampai itu saja kelas kita hari ini. Okay, so nanti cikgu akan bagi 1 soalan. Okay, yang ini, soalan ini cikgu akan bagi. Tolong jawab. Okay, buat dalam buku jawapan sahaja. So, 1 soalan, cikgu bagi 1 je. Tak banyak. Cikgu bagi 1 saja. Tolong jawab PM dengan cikgu jawapan. Okay, PM dengan cikgu jawapan. So, itu sahaja kelas kita hari ini.